Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia, serta salam pintar IPG KDRI. Baiklah, ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, dengan bersyukurlah kita kepada Allah dengan izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum kita pada kali ini. Baiklah, mauduk forum kita pada hari ini bertajuk penyelewengan akidah dan langkah-langkah mengatasinya. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang lagi segak-segak ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, nama diberi Muhammad Iqbal bin Yusof dan saya merupakan moderator anda bagi forum kali ini pada hari ini. Baiklah, seterusnya kita memperkenalkan ahli panel kita yang pertama yang begitu segak. Ya, dipersilakan ahli panel pertama untuk memperkenalkan diri kepada hadirin sekalian. Terima kasih pihak moderator. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Muhammad Najmuddin dan terima kasih. Baik, seterusnya saya akan memperkenalkan ahli panel kita yang kedua yang tampan ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Nama saya Muhammad Rohaizat bin Muhammad Rofi selaku panel yang kedua untuk forum kita pada hari ini. Baik, tampaknya ketiga-tiga sudah memperkenalkan diri. Baiklah, kita teruskan kepada agenda kita, iaitu penyelewengan akidah dan langkah-langkah mengatasinya. Dipersilakan ahli panel pertama untuk menerangkan tentang apa itu akidah dan punca-punca berlakunya penyelewengan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin sekalian. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan apa sedikit sebanyak berkaitan dengan akidah dan kita akan masuk kepada apa yang dimaknakan dengan akidah. Iaitu kalimah akidah ini pada bahasa ialah ikatan ataupun simpulan yang saling berkukuhan sangat kuat dan saling mensabitkan, termasuk juga yakin dan jazam. Kalimah jamak ataupun dalam bahasa Inggerisnya pluralnya adalah qaid, iaitu banyak kepada akidah ini. Dan kita semua doa yang sering kita bacakan, iaitu doa sebelum kita belajar, iaitu Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan, iaitu dengan makna kata wahai Tuhan, tolonglah huraikan simpulan yang ada pada lidahku, walau datang min lisani. Okey, sebenarnya pula akidah juga berasal daripada kalimah al-aqdun yang berlawanan dengan al-hil yang bermaksud merengkai. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. La yu'akizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akizukum bima uqdatumul aiman. Di mana maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengenakan balasan disebabkan sumpah kamu yang tidak sengaja, tetap Dia menghukum kamu kerana sumpah-sumpah yang telah kamu kukuhkan. Surah Al-Maidah ayat ke-89. Maka al-akidah ini adalah hukum yang tiada lagi keraguan di sisinya bagi orang Islam. Akidah dalam agama Islam merujuk kepada perkara-perkara keyakinan, tidak termasuk kepada amalan anggota seperti akidah kewujudan Allah, Musa, Rasul dan seumpamanya. Dan kita juga perlu mengetahui bahawa dalam akidah ini kita ada tiga cara untuk mengatasi dalam kita punya akidah ini, iaitu bagaimana kita nak mensabitkan kepada iman kita, iaitu yang pertama ikrar bil lisan, iaitu kita berikrar dengan lidah kita, kita mengucapkan dengan lidah kita. Dan yang kedua tasbih bil qalbi, dan kita mensabitkan iman kita ini di hati kita, wal amalu bil jawarih, dan juga kita menunjukkan keimanan kita ini dengan beramal, membuat amal dengan anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada istilah, akidah bermaksud perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hati, jiwa merasai tenang dengannya, sehingga menghasilkan keyakinan yang tidak bercampur dengan sebarang keraguan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, ala bizikrillahi tutmainnul qulub. Dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan ketenangan pada hati kita. Sama juga yang disebutkan dalam ni tadi, iaitu jiwa merasai tenang dengannya. Nya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Inilah yang dinamakan sebagai iman yang kukuh, yang tidak hadir keraguan, dan menjadikan kita kekal, utuh kita ini dengan makna akidah kita. Sebenarnya pula, pada hari ini kita masuk pada tajuk kita, iaitu penyelewengan akidah. Penyelewengan akidah adalah masalah yang makin berluasa di Malaysia. Pelbagai jenis ajaran yang didapati muncul dalam kita punya kehidupan seharian. Jika tindakan membenternya tidak diberi tumpuan yang bersungguh-sungguh, maka golongan yang bawa ajaran ini akan merosakkan fahaman akidah kita. Dan insya-Allah saya akan memberikan dua contoh, iaitu berkaitan dengan penyelewengan akidah yang telah difatwakan sesat oleh Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Iaitu yang pertama sekali, ajaran yang dibawa oleh faham Wan Nur Hayati binti Wan alias Ibu Yati, yang telah difatwakan sesat pada tahun 2022. Dan yang kedua pula, fahaman dan ajaran Asmaul Husna oleh Dr. Wan Masri binti Wan Muhammad. Kedua fahaman-fahaman ini difatwakan sesat kerana mengandungi elemen-elemen yang jelas bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sebagai contoh, ajaran Ibu Yati membawa doktrin-doktrin yang menyeleweng seperti mendakwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai 3 anak perempuan, iaitu Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manah. Sedangkan kita semua tahu Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah ini adalah ketika mana zaman jahiliyah sebelum ada kedatangan baginda Nabi SAW. Dan kita juga dijelaskan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Ikhlas, bahawa Tuhan ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka yang dibawa oleh Ibu Yati ini adalah jelas-jelas penyeleweng kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua pula, apakah yang menyebabkan ajaran Ibu Yati ini sesat, iaitu menyalah tafsir ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, kiblat sebenar ialah di Petra, Jordan, bukan di Mekah. Dan yang keempat, tidak perlu solat. Ini menyebabkan menyebabkan ajaran Ibu Yati ini dikira sebagai sesat. Sedangkan Islam, solat ini adalah perkara pertama yang disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana yang disoal pada mahsyar. Dan juga kita perlu faham bahawa apabila berkait dengan solat ini, maka yang lebih penting adalah kita melakukan solat. Seburuk apa pun kita, sejahat mana pun kita, yang penting adalah semangat kita solat dan menjadikan solat sebagai perkara pertama kita dalam kehidupan seharian kita. Maka yang dibawa oleh Ibu Yati ini adalah confirm lah, sesat, ataupun dalam bahasa mudah dalam bahasa mudah sudah tentulah sesat. Okey, terima kasih ahli panel kita. Yang seterusnya pula, bagaimana dikatakan sesat, iaitu mendakwa salah satu cara menyembah Tuhan ialah dengan membaca lafaz la ilaha illallah. Dia lagi jauh daripada asal kita, iaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Manakala kita pergi pula kepada ajaran Asmaul Husna yang dibawa oleh Dr. Wan Masri, membawakan kefahaman seperti menafikan kewujudan Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua tahu bahawa baginda Nabi SAW merupakan Rasul terakhir atau Nabi terakhir, khatamun nubuwah, iaitu penutup bagi segala Nabi. Tidak ada Nabi, la nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi selain selepas daripada baginda Nabi SAW. Dan seterusnya pula telah dinyatakan sesat kerana melarang berselawat kepada Nabi SAW dan menafikan syafaat baginda Nabi SAW di akhirat. Dan kan kita semua tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para malaikat berselawat dengan cara mana? Kalau kita nak huraikan panjanglah, tapi nak kita bagi tahu bahawa Allah Tuhan dan malaikat itu berselawat kepada baginda Nabi. Dan kalau kita tak berselawat macam mana? Macam tu pula. Okey, seterusnya pula, iaitu mendakwa bahawa ajaran Asmaul Husna sahaja merupakan ajaran Islam yang sebenar dan mengkafirkan semua orang yang tidak mengikut ajarannya.
perlu kita fahami bahawa dalam Islam ini sifat takfir ataupun kita mengkafirkan orang lain ini adalah dikeji oleh Islam. Dan telah disebut oleh ulama dan telah bahawa kalau kita menyebut perkara itu maka akan kembali kepada kita. Dengan makna kata kalau kita mencela orang maka celaan itu akan kembali kepada kita. Itu sebagai salah satu contoh. Dan ada juga yang menyatakan bahawa sekiranya kita menyatakan orang itu kafir maka kita pula yang dinyatakan sebagai kafir. Okey. Dan seterusnya pula yang dinyatakan sesat adalah elemen mendakwa ajaran Asmaul Husna itu diterima terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilham kepada Dr. Wan Masri binti Wan Muhammad. Dan kan kita semua tahu bahawa ajaran wahyu ini disampaikan oleh Tuhan kepada malaikat baru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau dalam kisah-kisah yang lain bagaimana kisah sebelum pada Nabi Ismail dipenggal, iaitu Nabi Ibrahim bermimpi Nabi Ibrahim bermimpi Allah Ta'ala berikan wahyu dalam mimpi. Tapi siapakah Dr. Muhammad ini sampai menyatakan bahawa Tuhan telah bagi wahyu? Maka sudah lari daripada konsep asal kita, iaitu wahyu ini diturunkan secara kepada orang biasa. Sedangkan siapakah Wan Masri ini? Adakah dia ni Nabi ataupun dia ni Rasul telah diberikan wahyu? Tidak. Maka jelaslah bahawa elemen yang dinyatakan ini sesat. Seterusnya pula menafikan kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi. Dan juga yang dinyatakan sesat ini kerana kewujudan Imam Mahdi ini ataupun Dajjal ini tidak dipersetujui oleh Dr. Wan Masri ini. Sedangkan Dajjal ini akan keluar pada akhir zaman ini dan Imam Mahdi juga akan dibai'ah pada akhir zaman nanti. Okey. Dan kita perlu faham terdapatnya beberapa perkara yang menyebabkan berlakunya perkara penyelewengan akidah ini adalah kerana kita menganggap bahawa Islam ini adalah satu perkara yang mudah. Menganggap Islam ini sebagai perkara yang tidak ada asas atau tidak ada gunanya kalau kita beramal, yang menyebabkan kita ini jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada neraka jahanam. Barang siapa yang menerima seruan mereka, maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam jahanam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka dari golongan kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Riwayat Al-Bukhari nombor ke-7084. Maka di sini mudah untuk kita fahami bahawa Islam itu mudah diamalkan dan bukan untuk dibahaskan. Jadi saya rasa setakat itu dululah untuk kita saya serahkan kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian dan dirahmati Allah. Berikut tadi merupakan ulasan yang diberikan oleh ahli panel pertama yang cukup jelas dan terperinci. Okey, baiklah. Di mana ada masalah, di situ ada jalan penyelesaian. Kita teruskan kepada ahli panel kedua untuk menerangkan tentang langkah-langkah bagi mengatasi masalah penyelewengan akidah ini. Dipersilakan saudara ahli panel kedua. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti mana kita tahu, di Malaysia isu penyelewengan akidah ataupun ajaran sesat bukanlah sesuatu perkara yang baru. Bahkan sabang waktu di media sosial memaparkan gerakan-gerakan yang beriktikad dan bertentangan dengan akidah Islam. Hal ini dipercayai kerana munculnya gerakan-gerakan yang dipercayai berpunca daripada pengaruh kebudayaan, adat dan kepercayaan lama yang mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Terdapat juga sebilangan masyarakat di negara kita menerima pengaruh yang kuat daripada tradisi yang masyarakat negara lain. Contohnya negara di Indonesia yang mengamalkan kepercayaan yang berpengaruh daripada antara tradisi kepercayaan dengan tradisi yang kepercayaan orang lama. Kemudian diselipkan unsur-unsur yang Islam. Oleh itu terdapat beberapa langkah untuk yang perlu dilaksanakan untuk memastikan pengukuhan akidah berlaku.
Yang pertama, kita perlu memastikan kewujudan dan kelangsungan agama Islam melalui amalan beragama, pelaksanaan segala syiar Islam menerusi kerja-kerja dakwah dan tazkirah. Contohnya, pihak kerajaan bolehlah melaksanakan program atau tazkirah yang berkaitan dengan agama Islam supaya masyarakat dapat memegang pegangan agama yang sebenar dan mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya, langkah yang kedua, kita perlu membendung kerosakan akidah Islam melalui konsep amar ma'ruf nahi munkar dan menghapuskan bid'ah dan mencegah murtad serta berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep amar ma'ruf nahi munkar seperti mana yang kita tahu ada 3, iaitu mengubah melalui tangan, lisan dan hati. Seperti mana dengan kuasa tangan yang ada, contohnya pemimpin perlulah bertindak keras terhadap penyelewengan akidah di negara Malaysia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, dan sesiapa yang menerima ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepada kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memastikan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi itu saja penerangan saya tentang langkah-langkah untuk mencegah penyelewengan akidah, dan saya serahkan balik kepada Tuan Moderator untuk meneruskan agenda seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua, berikut yang telah menerangkan tentang langkah-langkah bagi mengatasi masalah penyelewengan akidah di dalam negara kita ini. Baiklah, sebagai kesimpulan yang dapat saya perolehi daripada kedua-dua ahli panel ini, ialah penyelewengan akidah adalah ancaman yang sangat serius terhadap keyakinan agama yang benar dan dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat kita. Oleh itu, untuk mencegah perkara ini, semua pihak perlulah memainkan peranan tanpa mengambil kira fahaman politik agar kesejahteraan akidah kekal dalam negara kita ini. Akhir kata, kita dapat menjaga keutuhan keyakinan agama kita dan membantu masyarakat untuk tetap teguh dalam akidah yang benar. Baiklah, nampaknya masa tidak mengizinkan kita untuk meneruskan lagi forum ini. Baiklah, kita akan tamatkan forum kita pada hari ini. Setakat itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baik.